Singapura turut menyokong ketetapan PBB itu demi melindungi orang awam serta menegakkan kewajipan demi kemanusiaan memandangkan kesan konflik itu ke atas penduduk di carikan Gaza. Wakil Tetap Singapura ke PBB Burhan Ghafur menyampaikan sokongan sepenuhnya negara kepada usaha Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengekalkan bantuan kemanusiaan kepada orang awam di Gaza. Singapura menyokong segala usaha untuk meredakan ketegangan bagi mengelakkan peningkatan konflik. Tambah beliau, serangan ganas Hamas pada 7 Oktober tidak boleh dipertahankan atas apa dasar sekalipun. Encik Burhan menjelaskan keputusan Singapura untuk menyokong diambil selepas pertimbangan yang teliti, namun menurut beliau terdapat dua perkara penting yang secara terang tidak disebut dalam ketetapan tersebut. Pertama, ia tidak menyebutkan peranan Hamas sebagai dalang serangan ganas besar-besaran yang dirancang ke atas Israel, serta gagal mengiktiraf hak Israel melindungi rakyat serta wilayahnya sesuai dengan undang-undang antarabangsa. Namun, Singapura menyokong ketetapan itu demi menegakkan undang-undang antarabangsa, piagam PBB dan sistem berbilang hala atau multilateralism berlandaskan peraturan. Masyarakat Nisun petang tadi melancarkan satu kempen mengumpul dana bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. Kempen ini dipimpin para penasihat akar umbi GRC tersebut termasuk Menteri Ehwal Dalam Negeri Merangkap Undang-Undang K. Shanmugam dan Menteri Negara Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Kempen mengumpul dana ini ditandai acara penyampaian cek kepada Ketua Yayasan Rahmatan Lil Alamin RLAF Muhammad Faizal Uthman. Ia merangkumi sumbangan daripada pelbagai pertubuhan agama dan rakan kongsi masyarakat di kawasan Nisun. Kempen mengumpul dana ini berlangsung sebulan dan berakhir pada 30 November. Kami rasa teruja untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk-penduduk Yishun dan juga pihak-pihak berkepentingan di mana selepas mereka mendengar idea ini untuk menyumbang dalam aspek-aspek keselamatan, kehidupan dan juga memberi sokongan dan pertolongan kepada mereka yang di Gaza tu, mereka tampil ke hadapan. Semua daripada latar belakang beragama dan juga mempunyai bangsa yang berlainan, tapi demi kemanusiaan, demi kehidupan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan ucapan takziah sangat mendalam atas pemergian mantan Perdana Menteri China Li Keqiang. Dalam catatannya di Facebook, PM Lee menyifatkan mendiang Encik Lee sebagai seorang negarawan yang berkhidmat kepada negaranya dengan penuh dedikasi serta menangani pelbagai cabaran dalam usaha mempertingkatkan kehidupan rakyat yang dipimpin. Dalam utusan takziahnya kepada Perdana Menteri China sekarang, Li Qiang, PM Lee menyorot beberapa detik penting dalam hubungan dua hala semasa mendiang Li Keqiang menggalas jawatan tersebut. Ini termasuk inisiatif Bandar Bijak Singapura China di Shenzhen serta protokol yang dikemas kini bagi perjanjian perdagangan bebas antara China dengan Singapura. Tambah PM Lee, mendiang Encik Lee juga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-China mewakili negaranya di sidang puncak serantau sepanjang dekad lalu. Sebilangan penduduk Bukit Batok East boleh menjalani pemeriksaan percuma untuk mengesan penyakit kencing manis di Pusat Sumber Kesihatan Masyarakat di Nature View yang baru dibuka. Pusat itu menyasarkan rakyat Singapura berusia antara 18 hingga 39 tahun serta mereka yang mempunyai sejarah penyakit kencing manis dalam keluarga. Berdasarkan hasil ujian, para pengurus pusat yang terlatih akan memberikan nasihat kesihatan. Bagi mereka dengan hasil ujian yang tidak normal, pusat itu akan bekerjasama dengan doktor keluarga dan poliklinik bagi menghulurkan bantuan perubatan. Pusat itu juga mahu mendidik orang ramai tentang apa yang boleh dilakukan untuk melengahkan atau mencegah kencing manis. Menurut Hospital Besar Ng Teng Fong, lebih banyak pusat sedemikian mungkin dibuka di bahagian barat Singapura mengikut keperluan para penduduk. Semua ini antara usaha menggalak warga melangkah ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Saudara, sebuah ruang untuk wanita dilancarkan oleh Jabatan Kajian dan Pendekatan PPIS atau RED di ibu pejabatnya hari ini. Dipanggil RED Space, ia merupakan kemudahan sehenti untuk sediakan sokongan kepada wanita dalam mencapai aspirasi mereka dan melebarkan rangkaian dengan wanita lain.
Selain menyediakan khidmat tertentu bagi wanita, Red Space juga berharap dapat bantu wanita mencapai aspirasi dan memperkasa diri mereka. Ini menerusi pelbagai khidmat konsultasi guaman, kesejahteraan wanita dan program berkaitan kerjaya serta sumber-sumber untuk kongsi ilmu asas dan pengetahuan. Fokus utama sebagai permulaan ialah untuk memastikan tawaran yang disediakan adalah dari 3 tunggak, iaitu pendidikan, kesejahteraan dan juga kerjaya. Dan ini adalah di antara yang kami percaya amat penting sebagai langkah pertama untuk seseorang wanita yang mencari peningkatan, yang ingin mendapat kelebihan ataupun pertolongan yang lebih tepat ya, demi merealisasi aspirasi masing-masing. Red turut bekerjasama dengan pelbagai agensi dan rakan-rakan masyarakat di mana mereka boleh menawarkan kepakaran masing-masing bagi tampilkan khidmat dan program mereka di Red Space. Langkah ini disambut baik tetamu terhormat Majlis Pelancaran ini, Setiausaha Parlimen Kanan Rahayu Mazam. Penting sangat untuk kita memastikan adanya kolaborasi dari pelbagai pihak yang boleh membantu daripada aspek-aspek yang berbeza. Dan kita harus juga cuba menggunakan peluang ini untuk meraih orang kata leverage on everyone's resources ya. Apa-apa yang sedia ada dalam masyarakat kita cuba kumpulkan bersama, pastikan yang sokongan itu dapat diberikan secara menyeluruh, secara holistik kepada mereka yang memerlukan bantuan. Membina rangkaian dan mempelajari amalan terbaik bagi memperbaiki usaha pendampingan buat masyarakat Melayu Islam. Itulah yang dapat dilakukan sekitar 100 relawan di acara siri seminar M3 yang pertama seumpamanya dianjurkan Pejabat Penyelarasan Pelibatan Masyarakat M3 atau IKO. Tetamu terhormat Menteri di Pejabat Perdana Menteri Dr. Maliki Osman turut berkongsi tentang peri pentingnya menjalankan usaha sukarela dan membina daya kecekapan menerusi latihan. We also acknowledge that volunteer takes more than just a good heart. Volunteers sometimes get very overwhelmed. That it's not easy to be a volunteer, but we need to equip you. We need to equip you with the necessary skill set, with the necessary knowledge, so that you can be an effective volunteer. You need skills on how to knock on the door and smile when somebody opens at the door. So the seminar series with all the very experienced volunteers to share with you their journey. Sebagai permulaan, para relawan akan dapat menghadiri seminar dan bengkel latihan sebegini sekali setiap 2 bulan. Antara lain, mereka akan menimba kemahiran untuk berkomunikasi dengan para penduduk, pengetahuan tentang dasar-dasar penting mengenai perumahan dan bantuan yang boleh didapatkan.